uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kerana Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Allah masih lagi bagi kita peluang untuk memperbaiki diri kita, sama ada akidah kita, ibadah kita, maupun akhlak kita, supaya kita lebih baik daripada sebelumnya. Baik kita bertambah baik dari hari ke hari, dari masa ke semasa. Sehinggalah kita dijemput oleh Allah pulang ke kampung kita balik esok dalam keadaan yang terbaik. Akidah diterima, ibadah pun diterima, akhlak pun menjadi bertambah baik. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dapat berusaha untuk memperbaiki diri kita. Baik, pagi ini kita baca ayat yang keberapa? 39. Ayat yang ke-39. Untuk tuan-tuan yang baru-baru dengar-dengar, kita ni adalah membicarakan tentang ayat-ayat dalam surah Fussilat, ya, surah Fussilat. Ya, artinya yang dijelaskan. Arti Fussilat itu yang dijelaskan. Surah ini turunnya di Mekah. Baik, ayat yang ke-39. Apa kata Allah dalam surah ini? Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Wa min ayatihi annaka taral ard. Di antara keterangan-keterangannya, engkau lihat bumi kering kontang. Innaka taral arda, kamu lihat bumi itu khashi'ah. Khashi'ah itu kering kontang. Ya. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', apabila kamu tengok, apabila kami turunkan air, mulanya bumi ini kering kontang. Apabila kami turunkan air hujan, ia pun bergerak dan subur. Bumi itu bergerak menjadi subur. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat, jadi disubur. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang telah menghidupkan, iaitu bumi yang mati tadi, sememangnya lah Tuhan penghidup orang-orang yang mati. Orang yang mati itu hidup balik. Bumi itu boleh hidup, orang mati itu boleh hidup kan? Lagi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia innallah atau innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia itu Allah, ya, maha kuasa di atas segala sesuatu. Itu pagi ini ayatnya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu di antara tanda-tandanya, bukti-bukti bahawa Allah itu maha berkuasa, iaitu kamu lihat bumi ini mulanya kering aja, tak ada apa-apa. Cuba tengok padang Arafah tu. Ya, masa saya pergi dulu tahun 80, apa pun tak ada. Ya, pokok tak ada, besar-besar pun tak ada. Yang ada pokok-pokok renik je. Yang ada bushes saja ada. Pokok tak ada apa pun. Kering kontang, apa pun tak ada.
Tapi bila dia bubuh air, dia disiram dengan air, hari-hari kerajaan Arab Saudi itu bubuh air dengan helikopter tau. Hari tu pergi. Contohnya baru pergi ni. Mana rupanya? Pokok besar-besar dah ada, tempat berteduh dah ada. Begitulah bumi itu asalnya kering kontang, bila ada air dia jadi subur. Begitulah bumi kita ni. Kalau ada air maka suburlah bumi itu. Kalau tak ada, kering kontanglah bumi itu. Inilah kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara keterangan-keterangannya, engkau lihat bumi kering dan kontang. Kering kontang apa tak ada di padang-padang pasir itu. Maka apabila kami turunkan ke atasnya air, bila hujan turun, kalau perintah ke Mikail untuk menurunkan hujan, maka jadi suburlah bumi itu. Bolehlah nanam jagung, bolehlah nanam doyan, bolehlah nanam langsat, bolehlah nanam dukung, boleh nanam apa saja, boleh nanam padi dan sebagainya. Bila dah tanam tu, bolehlah manusia mendapat makanan daripada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh daripada tanaman manusia. Asalnya kontang, asalnya kering, apa tak ada. Tapi bila tanah jadi subur, boleh kita tanam tanaman. Dengan tanam-tanaman manusia boleh dapat makan. Boleh ada rezeki bagi manusia. Dari bumi ni apa yang tak tumbuh? Padi, gandum, lagi bali, buah-buahan, biji-bijiran, sayur-sayuran. Itu dari bumi Itu semua makanan kita belakang tu. Hakikatnya Allah yang bagi kita makan. Itu hanya zahir dia nampaknya pokok tu tumbuh dari bumi, besar, berbuah, masak, kita petik, kita makan. Itu zahir saja. Tapi hakikatnya Allah nak rezekikan kita dengan berbagai-bagai bentuk rezeki. Sesungguhnya yang telah menghidupkan bumi yang mati itu sememangnya Tuhan. Tak ada siapa. Kalau Tuhan tak bagi hidup, tak hidup juga. Sebab ada orang nanam pokok, kadang-kadang benihnya elok, bajanya banyak, tanahnya subur, tapi tak dia mau tumbuh, Karena yang menentukannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terserah kepada Allah Taala. Allah nak hidupkan, hiduplah. Allah nak matikan, matilah. Itu tumbuh-tumbuhan kita. Begitu juga. Allah nak hidupkan, hiduplah kita ni. Nak panjang umur, panjang. Kalau nak mati, dimatikannya lah. Tak kira siapa kamu, raja ke, menteri ke, general ke, presiden ke, gubernur ke, semua kalau time kamu mati, kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Allah dah kabur awal-awal dah. Kamu ni kalau boleh tak usah mati dulu. Kalau boleh nak lari daripada mati itu. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu. Kamu nak lari daripada mati itu, tapi dia tetap akan menemui kamu. Fa innahu mulaqikum. Dia tetap akan menemui kamu walaupun kamu nak lari daripadanya. Buat makanlah apa nak makan tu. Makan apa moga ke. Lagi apa? Jus hidayah ke. Jus Nusantara ke. Tapi kalau tanya dia mati, dia tetap akan mati. Tak ada siapa yang boleh menghalang daripada mati. When your time comes, out you go. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal mereka, tidak boleh dilambatkan walaupun tidak boleh diposponkan walaupun satu saat, dan tidak pula boleh dimajukan walaupun satu saat. Begitulah juga manusia, begitu juga binatang, begitu juga tumbuh-tumbuhan, begitu juga apa saja. Dia hanya ada tempoh-tempoh tertentu. Begitu juga kita. Kita ni bukan tentu bila nak padam macam ni. Dah ada main tengok saya, dia lah dulu dia tuai kan. Dia lah tu. Tapi tentu bukan mati ni. Ada rukun kan? Tuan-tuan dan puan-puan, ada rukun ke mati? Rukun mati yang pertama tuai ada. Yang ketiga darah tinggi ada. Yang keempat kencing manis ada. Yang kelima baru lepas bedah jantung ada. Ni baru lepas bedah jantung tak? Bukan baru lepas, lama dah, 3 tahun lebih dah.
Tapi kalau time dia padam, dia akan padam. Ya? When your time comes, out you go. Begitulah mati. Begitu juga pokok-pokok. Begitulah kehendak Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya, what are your preparations before death comes unto you? Faham ke mana? Tak tahu ngapa tak ngaji seorang putih lain. Apa persediaan kita untuk menghadapi maut yang pasti akan datang? Ya. Apa persediaan kita? Agak-agaknya kita ni bolehkah menjawab soalan Munkar dan Nakir? Kita bangkit esok macam mana? Orang ahli syurga dia akan bangkit apa? Muda. Orang lelaki umurnya 33 aja tahu kalau ahli syurga. Itu keadaan dia bangkit. Kalau ahli neraka, dia akan bangkit menyerupai binatang yang amalannya diamalkan di dalam dunia. Jadi kita esok macam mana? Itu yang nak kita fikir orang selalu. Baik. Sesungguhnya yang telah menghidupkan bumi yang mati itu sememangnya Tuhan, penghidup orang-orang mati. Orang-orang dulu mati kemudian dibangkitkan semula, ya. Kita ni esok mati. Siapa tak mati kan? Semua orang akan mati. Kemudian akan dibangkitkan semula. Ya, summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kemudian kamu itu semua akan jadi mayat-mayat semua belaka. Ya, tak ada seorang pun terlepas. Malaikat maut pun mati. Dah dibunuh dia malaikat maut semua manusia. Dibunuhnya semua binatang. Dibunuhnya malaikat. Dibunuhnya selagi yang hidup dah habis dibunuhnya. Tinggal dia seorang dia tak mati. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Kata Allah. Apa jawab malaikat maut? Yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala sahajalah, kata dia malaikat maut. Kemudian tanya Allah lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak pernah dengar ke? Tak jawab dia malaikat maut. Kenapa? Karena ini dia tahu ini arahan dari Allah, suruh cabut nyawanya sendiri. Ini aja yang boleh mencabut nyawanya sendiri. Orang lain tak boleh. Manusia tak boleh. Kita tak boleh. Jangan kerana tak dapat kahwin terjun lombong, bingung aja. Berdosa besar ya. Tak dapat kahwin terjun lombong. Tak boleh periksa terjun daripada hospital Ipoh tu. Bingung. Tak boleh bunuh diri. Tapi malaikat maut kenalah cabut nyawanya sendiri. Kenapa? Kenapa? Tak ada lain siapa nak nyabutnya. Jadi dia kena cabut lah. Maka dia pun diam. Terus dia cabutnya je nyawanya. Punyalah sakit. Menjerit-jerit dia. Aduh. 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 Ondai. Tahu ke ondai? Ondai. Ondai. Kalau aku tahu menjadi kau sakitnya dia podah nyabutnya orang. Rupanya malaikat maut tu orang Sungai Itik. Cakap apa dia? Agak ni lah. Itu saja apa aja lah pagi ni ya. Bagi menghidupkan suasana aja. Matilah malaikat maut. Dah mati malaikat maut. Habis semua diam. Tak bergerak-gerak. Lalu Allah tanya. Pembesar-pembesar dunia. Penguasa-penguasa dunia. Ya, Allah tanya. Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Allah tanya Hitler. Allah tanya Napoleon Bonaparte. Allah tanya Saddam Hussein. Allah tanya Soeharto. Allah tanya Ferdinand Marcos. Kenal ke orang ni? Penguasa-penguasa dunia dulu. Allah tanya Lee Kuan Yew. Allah tanya apa lagi? Mahathir. Lagi? Lagi apa Allah tanya? Semua asal dia berkuasa. Semua ditanya. Hari ini siapa yang berkuasa? Seorang pun tak jawab. Lalu Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang esa, yang berkuasa. Yang lain tak ada siapa berkuasa. Itu yang kita sebut 17 kali sehari semalam. Apa? Maliki yaumiddin. Yang memiliki hari akhirat. Ya. Jadi semua kita akan melalui proses ini. Tak ada siapa yang boleh lari daripadanya. Okey. Setelah menyebutkan keterangan-keterangan, ini huraian dia ya. Sesungguhnya dia maha kuasa di atas segala sesuatu. Kita baca huraiannya. Setelah menyebutkan keterangan-keterangan Allah,
yang berkaitan dengan makhluk di kawasan angkasa. Sebelum ini kita dah baca tentang angkasa, tentang makhluk-makhluk di kawasan angkasa, ya, bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Ya. Maka disebutnya pula di sini keterangan-keterangannya yang berkaitan dengan makhluk yang berada di kawasan bumi. Kawasan bumi pun tak kurang dengan makhluk-makhluk, ya. Karena semuanya Allah yang menjadikannya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Barang yang antara kedua langit dan bumi itu siapa? Apa dia? Kita lah, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, rumput rampai, lagi ikan di laut, ikan di sungai, ikan di lombong, yang di dalam bumi, semut ada, ulat ada, ulur ada, cengkerik ada, apa saja antara langit dan bumi. Siapa menciptanya? Allah Ta'ala. Tengok ciptaan Allah, punya variety dia, tengok. Serangga yang Allah cipta, kekatu macam ini, semut macam ini, nyamuk macam ini, lalat macam ini. Fikir kehebat ciptaan tu. Kalau kita tahu kita buatnya, tahu kita mendesain macam itu, semut apa ini, bumi apa namanya, kerengga macam ini, lagi apa, anak-anak macam ini, burung macam ini, lipan macam ini, ulur macam ini, macam-macam bentuk, macam-macam jenis. Begitu menandakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk manusia ni pun. Kita rasa kehebatan manusia yang Allah jadikan kita ni. Dijadikan kita kaki di bawah, kepala ke atas. Ya. Kemudian dijadikan kita boleh duduk boleh berjalan, boleh berambat, boleh manjat. Ya, setengah ciptaan tak boleh. Tapi manusia dijadikan apa itu. Kemudian diberinya otak, lagi pula bagus. Allah bagi kita otak. Otak tu lah boleh berfikir pula. Bila otak boleh berfikir, boleh kita mencipta alat-alat untuk membantu kita dalam kehidupan. Dan kita pula jadi makhluk yang paling mulia. Ini dia kehebatan, kebesaran Allah SWT. Kita adalah makhluk yang paling mulia. Manusia lebih mulia daripada rimau. Manusia lebih mulia daripada gajah. Manusia lebih mulia daripada singa. Manusia lebih mulia daripada lembu. Manusia lebih mulia daripada kobra. Karena Allah bagi kita otak. Ya, otak boleh berfikir. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Anak Adam tu apa? Manusia lah kita ni. Bukan anak Adam tu dia mesti bin Adam, tidak. Bin apa-apa bahasa manusia, anak Adam tu. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Jadi manusia ni makhluk yang paling mulia. Tak ada lagi yang lebih mulia dari manusia. Allah bagikan, dengan otak manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi mereka tunggangan di daratan dan di lautan. Yang ada tunggangan hanya manusia aja. Dia boleh naik gajah. Gajah menjadi tunggangannya. Dia boleh naik lembu. Lembu boleh jadi tunggangannya. Dia boleh naik bas, dia boleh naik kereta, dia boleh naik motor, dia boleh naik kereta api. Dia boleh naik kapal terbang pula tu. Di daratan dan di lautan. Naik kapal, naik bot, naik water ski, semua boleh naik manusia. Itu kenderaan. Ya. Makhluk lain ada kenderaan. Ada pernah tengok rimau bawa lori, ada? Ada pernah tengok beruk bawa kereta api, ada? Ya. Ada pernah tengok apa lagi? Ada pernah tengok ular bawa motosikal, ada? Manusia aja yang ada tunggangan di atas muka bumi. Carilah mana-mana. Tak ada makhluk lain yang ada kenderaan. Yang ada kenderaan hanya manusia. Ada nak bangkang? Ya. Itulah hebatnya Allah jadikan manusia tu. Wa razaqnahum minat thayyibat. Apa artinya? Dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Rezeki yang paling baik rezeki siapa? Manusia lah. Nasi aja ada berapa jenis nasi? Tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa jenis nasi? Nasi minyak, nasi dagang, nasi goreng, nasi paprik, nasi pataya, nasi apa lagi? Itu senapas aja tu, belum fikir benar lagi. Nasi hujan panas, nasi bukhari. Ya tak? Manusia aja. Ada pernah tengok rimau makan nasi bukhari? Ya. Ada pernah tengok singa makan nasi paprik?
Yang makan nasi pabrik manusia aja. Kambing ada makan nasi pabrik. Ada makan gula tempoyak. Yang makan gula tempoyak siapa? Manusia aja. Karena Allah bagi otak bagi manusia. Itu nasi. Kalau roti, berapa jenis roti? Roti apa? Chapati. Roti martabak. Roti apa lagi? Roti nan. Roti john. Roti john pun ada. Roti apa lagi? Roti menggali pun ada. Ya Allah. Itu dia manusia punya makan. Dan sebagainya. Hebat tak manusia? Mengapa dia jadi hebat? Karena Allah jadikan dia hebat. Jadi wajar ke tidak kita menyembah Allah yang begitu hebatnya, yang begitu menjadi kita dengan keadaan yang sempurna? Wajar ke tak wajar? Sebab itu kita kena banyak-banyak menyembah Allah. Dan Allah jadikan kita ini semata-mata untuk menyembah dia juga. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku, kata Allah. Allah jadikan kita tu untuk menjadi hamba dia. Dan sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang panggil kita hamba Allah, kita tak ada marah. Ada orang marah panggil hamba Allah. Mikir ni hamba Allah lah, saya ngabur pada tuan ni. Mikir ni hamba Allah lah, ada rasa nak nombok saya tak? Tak ada, seronok. Kalau dekat kena kopi, jom Ustaz minum. Pasal dia seronok jadi hamba Allah. Memang Allah akan jadikan dia tu untuk menjadi hamba Allah. Tapi kalau saya kata, mikir ni hamba dunia, macam? Udah kata apa? Udah kata nak nombor apa? Pasal apa? Dia tak suka nak jadi hamba dunia. Dia nak jadi hamba Allah. Walaupun dia tak pernah sembahyang. Orang yang tak pernah sembahyang pun kita kata, kamu ni hamba Allah. Marah ke tak? Tak marah dia. Walaupun dia tak pernah tunduk dan patuh kepada Allah. Dia selalu engkar dengan Allah Ta'ala. Dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Orang apa itu pun kalau kita kata dia jadi hamba Allah, dia akan rasa seronok, sejuk aja hati. Kenapa? Karena itu fitrah manusia. Manusia memang seronok, memang suka nak jadi hamba Allah. Dan tak suka menjadi hamba-hamba yang lain daripada hamba Allah. Itu dia kebesaran Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu kena faham tu. Baik. Baca lagi. Orang tak baca kan? Belum baca lagi. Ini bukan nak baca. Ini pendek je, tak apa. Setelah menyebutkan keterangan-keterangan Allah yang berkaitan dengan makhluk di kawasan angkasa, maka disebutnya pula di sini keterangan-keterangannya yang berkaitan dengan makhluk yang berada di kawasan bumi. Agar manusia memperhatikan. Agar apa? Kita dapat memperhatikan. Tengok. Fanzuru. Perhatikan benar-benar. Dan mengkajinya. Iaitu Allah berkuasa membangkitkan orang yang mati yang telah dikuburkan menjadi hidup semula sebagai sedia kala. Orang tu dah mati tapi hidup balik macam sedia kala. Ngapa Allah hidupkan balik kita ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dia matikan terus, tak ada berkuasa ke Allah matikan terus? Berkuasa ke tak Allah matikan kita terus? Berkuasa, tapi Allah hidupkan balik juga. Ngapa? Summa innakum ba'da zalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tum'asun. Kemudian kamu setelah dimatikannya jadi mayat belaka, di hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan. Kenapa Allah bangkitkan? Allah nak tunjukkan keadilannya kepada makhluknya. Menandakan Allah itu maha adil. Kerana manusia ni ada tak dalam hidupnya dia buat maksiat aja, ada tak? Sampai mati maksiat aja, hidupnya mencuri aja, merompak aja lah, merogol aja lah, menginai orang saja, membunuh orang pun ada. Kalau dia mati-mati terus, macam? Kalau mati-mati terus, tak ada bangkit kembali, dia tidak dipertanggungjawabkan di atas perbuatan dia. Lepas saja lah, dapat sajalah dia mencuri, dapat saja merompak, dapat saja merogol, dapat saja membunuh, dapat saja berlaku zalim.